Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kursus Pendidikan dan Masyarakat akan membentangkan artikel Empirical Study Pandemic COVID-19 kami yang bertajuk Keberkesanan Bantuan Data Internet dan Alat Peranti kepada Pelajar. Ahli-ahli kumpulan kami adalah Nur Sabila binti Muhammad, Nur Anis Farihah binti Abdullah, Nur Fatih Natasha binti Abdullah, Ainin Sofia binti Ahmad Zulfakar dan Nur Alin Atira binti Cik Muhammad Zailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatih Natasha binti Abdullah, nombor matrik A179757 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Seperti yang kita alami, negara Malaysia telah menjalani Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bagi mencegah penularan wabak COVID-19 daripada berlaku. Akibat daripada itu, aktiviti pembelajaran dan pengajaran di sekolah telah bertukar kepada pembelajaran dan pengajaran di rumah sebagai inisiatif supaya para pelajar tidak tercicir dalam pelajaran. Oleh itu, ramai keluarga yang turut terjejas dan menyukarkan mereka dari segi kewangan, terutamanya mereka yang merupakan kategori B40. Jadi, pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh para pelajar terutama dari segi kewangan untuk mereka meneruskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran di rumah. Seterusnya adalah penyataan masalah. Baiklah, pembelajaran dan pengajaran di rumah secara dalam talian telah dijalankan kerana penularan wabak COVID-19 dan memerlukan keperluan iaitu peranti elektronik seperti komputer riba, telefon pintar atau tablet untuk memastikan komunikasi dua hala secara mayang antara pelajar dan warga pendidik dapat dijalankan. Selain itu, mereka juga memerlukan jaringan internet yang berterusan sama ada menggunakan peranti perhubungan tanpa wayar, pembelian data atau alternatif lain yang digunakan oleh pelajar bagi menghadiri kelas dan menyiapkan tugasan mereka. Seterusnya adalah tujuan kajian. Kajian ini dijalankan bagi menilai tahap keberkesanan pelajar dengan pemberian peranti elektronik dan data percuma oleh kerajaan melalui syarikat-syarikat telekom yang terpilih. Di samping itu juga, kajian ini adalah untuk mengetahui kepekaan para pelajar terhadap bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan kepada mereka untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR secara dalam talian. Objektif kajian. Objektif yang pertama adalah untuk mengkaji keberkesanan pemberian data dan peranti percuma kepada para pelajar bagi tujuan pembelajaran. Manakala objektif yang kedua adalah untuk menilai tahap pencapaian dan kepekaan pemberian data percuma yang diberi oleh kerajaan kepada para pelajar. Seterusnya adalah persoalan kajian. Persoalan yang pertama adalah, adakah pelan internet percuma yang diberi mencukupi kepada para pelajar untuk menyiapkan tugasan? Persoalan yang kedua, bagaimanakah keberkesanan pemberian peranti serta internet secara percuma kepada para pelajar? Sekian sahaja daripada saya. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Nama saya Nur Sabila binti Muhammad, nombor matrik A181070. Saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif. Data-data yang diperolehi menerusi kajian yang dijalankan ke atas pelajar-pelajar universiti di Malaysia yang terdiri daripada golongan B40. Sampel kajian merangkumi sekumpulan kecil yang dipilih secara rawak dari populasi yang menunjukkan sifat atau ciri yang sama. Sampel ini mewakili parameter populasi yang ditentukan sebagai pengukur kajian yang dijalankan. Sampel yang digunakan dalam kajian ini melibatkan 35 orang pelajar universiti yang terdiri daripada golongan B40. Pelaksanaan kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan edaran borang soal sidik secara atas talian kepada semua pelajar universiti di Malaysia yang berada dalam golongan B40. Borang soal sidik yang disediakan juga menyediakan pilihan jawapan bagi memudahkan responden menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Borang sidik yang digunakan merangkumi 5 bahagian utama, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, keselesaan pelajar dalam pembelajaran kuliah atas talian, bahagian C, prasarana internet dan
alat peranti, bahagian D, jurang pendidikan, pemilikan gadget dan akses kepada internet. Bahagian E, cadangan dan pandangan daripada responden. Oleh itu, borang soalan sidik ini merakumi 35 item. 4 item di bahagian A, 10 item di bahagian B, 10 item di bahagian C, 10 item di bahagian D dan 1 item di bahagian E. Assalamualaikum. Saya Nur Alina Tira binti Cik Muhammad Zailani dan nombor matrik A179976. Saya akan membentangkan dapatan kajian. Jadual 1 menunjukkan keputusan bagi keselesaan pelajar dalam pembelajaran kuliah atas talian. Bagi kenyataan 1, kebanyakan responden memberikan pendapat yang positif dengan peratus yang sangat besar dengan bersetuju 57.1% dan sekumpulan yang tidak bersetuju 17.1% pada item 1 bahawa mereka dapat menyelesaikan kerja tugasan dengan mudah dan cepat. Untuk kenyataan yang kedua, terdapat perkataan yang sangat rapat dan sama apabila responden memberikan respon pada sangat setuju 28.6%. Pada item 4, mereka merasakan pembelajaran kuliah atas talian tidak berkesan dengan diri mereka dan pada item 9, mereka berasa sukar untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Ini adalah merupakan keputusan keseluruhan bagi jadual 1 dengan jumlah puratanya ialah 2.9653 dan standard deviation 2.5410. Kemudian jadual 2 iaitu prasarana internet dan alat peranti. Bahagian ini menunjukkan perbezaan yang sangat ketara dalam keprihatinan dan kepuasan responden terhadap inisiatif kerajaan membekalkan data internet dan alat peranti yang bertema dan bersyarat. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan dan mengembirakan pada kenyataan 1 apabila usaha pihak kerajaan mendapat sambutan responden dengan data yang dikumpul bahawa sebahagian yang setuju 48.6% dan sangat setuju 37.1% pada item 2 apabila responden berpuas hati dengan tempoh lanjutan sehingga 31 Disember 2021 bagi pelaksanaan pelepasan cukai khas ke atas pembelian peralatan teknologi. Bagi kenyataan yang kedua, item 5 menunjukkan responden tidak mengalami sebarang masalah capaian internet sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dijalankan. Hampir sahaja mempunyai peratusan yang sama rata apabila responden sangat tidak setuju dan tidak setuju ialah 54.3% manakala sebahagiannya adalah 45.7% apabila mereka setuju dan sangat setuju terhadap kenyataan tersebut. Ini juga merupakan keputusan keseluruhan bagi jadual 2 dengan jumlah puratanya ialah 2.8568 manakala standard deviation-nya ialah 2.4653. Jadual 3 merupakan jurang pendidikan iaitu pendidikan gadget dan akses kepada internet. Jadual ini menegaskan kestabilan sosioekonomi dan geografi berdasarkan pengalaman dan pengamatan responden. Bagi kenyataan 1, sasaran yang telah diletakkan oleh pihak kerajaan dengan melaburkan peruntukan yang besar bagi pembangunan pendidikan pelajar amat dipersetujui oleh responden dengan respon yang positif iaitu setuju dan sangat setuju setinggi 97.1%. Jauh perbezaannya 2.9% yang tidak setuju. Untuk kenyataan yang kedua, responden meletakkan jawapan setuju dan sangat setuju untuk item 7
apabila gadget yang mereka miliki tidak membantu sepenuhnya untuk kelas atas talian, manakala responden lebih memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju bagi item 10, iaitu mereka perlu menggunakan wang tambahan sendiri untuk membeli plan internet supaya dapat mengakses internet dengan lebih laju. Jadi disimpulkan bahawa item 7 dan 10 berkongsi peratusan yang sama. Respon negatifnya iaitu serendah 20.0%. Ini merupakan keseluruhan keputusan bagi jadual ketiga dengan jumlah puratanya iaitu 2.9570, manakala standard deviation-nya ialah 2.5600. Assalamualaikum, nama saya Aini Sofia binti Ahmad Zufaka. Nombor metrik A181065. Jadi saya akan menerangkan tentang perbincangan. Saya akan mulakan dengan keselesaan pelajar dalam pembelajaran kuliah atas talian. Kebanyakan pelajar berpendapat bahawa mereka dapat menyiapkan tugasan dengan mudah, tetapi untuk memahami pembelajaran kuliah tanpa sebarang gangguan adalah sebaliknya. Ini kerana kebanyakan daripada mereka mempunyai gangguan capaian internet ataupun gangguan persekitaran dan ia menyebabkan fokus tidak dapat diberikan sepenuhnya. Pelajar juga berpendapat bahawa pembelajaran atas talian ini tidak sesuai dengan diri mereka dan ini menyebabkan mereka sukar untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru dan juga pensyarah mereka semasa kuliah berlangsung. Yang kedua adalah prasarana internet dan alat peranti. Pihak kerajaan dan pihak-pihak lain telah memulakan bantuan pembelajaran kepada mereka yang memerlukan. Antara program yang mereka jalankan adalah program Satu Keluarga Satu Laptop. Program ini dijalankan oleh YB Syed Saddiq. Selain itu, pihak kerajaan dengan kerjasama Syarikat Telekomunikasi Malaysia telah menghulurkan bantuan kemudahan internet berkapasiti 1 GB secara percuma kepada semua pengguna. Para pelajar yang menerima bantuan internet 1 GB berasa gembira dengan tempoh lanjutan pemberian internet itu kerana mereka dapat menyiapkan tugasan dan meneruskan pembelajaran atas talian tanpa sebarang kerisauan. Yang terakhir ialah jurang pendidikan, pemilikan gadget dan akses kepada internet. Pembelajaran atas talian memerlukan dua perkara yang penting ini, gadget dan juga internet. Terdapat beberapa situasi yang dihadapi oleh pelajar mengenai gadget dan juga internet ini. Isu yang pertama ialah pelajar mereka mempunyai gadget tetapi ia perlu dikongsi bersama ahli keluarga yang lain. Yang kedua, capaian internet di kawasan rumah sesetengah pelajar terutamanya di kawasan pedalaman menjadi satu masalah kepada mereka untuk menghadiri kelas atas talian ini. Terdapat satu isu yang pernah tular di media sosial iaitu dua beradik yang berasal daripada Tanah Merah Kelantan. Mereka perlu mendaki bukit dan memanjat pokok demi mendapat capaian internet yang baik di kawasan rumah mereka. Bagi meningkatkan keberhasilan pembelajaran atas talian, pihak kerajaan juga telah memberi bantuan pemilikan gadget kepada keluarga P40. Antara gadget-gadget yang diberikan adalah telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Assalamualaikum, saya Nur Anis Fariha binti Abdullah dengan nombor metrik A180513 akan membentangkan bahagian cadangan kajian dan juga kesimpulan. Jadi, kajian yang telah dilakukan ini telah mendapat gambaran secara terperinci tentang keberkesanan bantuan data internet dan juga alat peranti kepada para pelajar semasa pandemik COVID-19. Oleh kerana masih terdapat para pelajar yang mempunyai masalah dengan alat peranti dan juga capaian internet di rumah mereka, jadi para pengkaji ingin mengutarakan beberapa saranan kepada pihak berwajib mengenai tajuk kajian. Yang pertama, sebagai usaha penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak berwajib adalah aspek capaian internet iaitu dengan meningkatkan rangkaian internet di kawasan pedalaman haruslah dititikberatkan. Sebagai contoh, kerajaan boleh menjalankan tanggungjawab bersama dengan syarikat pengendali komunikasi demi menyelesaikan masalah internet di kawasan pedalaman seperti meningkatkan subsidi bagi membiayai capaian internet supaya para pelajar dapat melakukan tugasan tanpa sebarang tekanan.
Selain itu, pihak kerajaan juga perlu peka akan pelajar yang memerlukan gadget yang bersesuaian dengan kos yang diambil, dan juga mereka haruslah mempunyai satu sistem di mana sistem itu boleh mengakses ataupun mengesan pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan, dan juga untuk tidak berlakunya sebarang penipuan semasa pemberian gadget dan maupun peranti internet dan sebagainya. Kemudian, Kementerian Pendidikan Malaysia juga disarankan untuk menyediakan kemudahan dashboard. Hal ini kerana ianya akan memudahkan para pelajar untuk mengakses sesuatu dan menjadikan ia sebagai bahan rujukan. Tambahan lagi, berdasarkan dapatan kajian, terdapat beberapa responden yang memberikan cadangan bagi mengatasi masalah pemilikan gadget dan capaian internet dalam isu pendidikan. Antaranya ialah kerajaan boleh menambah kuota pelan 1 GB yang diberikan sebelum ini kepada kuota pelan data yang lebih besar untuk memastikan capaian internet yang bagi pelajar-pelajar adalah mencukupi. Selain itu, responden juga mencadangkan untuk pihak yang sepatutnya agar menurunkan harga pelan internet bagi golongan pelajar agar mereka tidak rasa terbeban dan sebagainya. Norma baharu dengan pandemik COVID-19 sememangnya telah memberi kesan terhadap gaya hidup seseorang, khususnya kepada para pelajar, iaitu mereka terpaksa melalui proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Namun begitu, terdapat banyak inisiatif yang boleh dilakukan oleh pihak yang sepatutnya bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara berkesan walaupun secara atas talian. Oleh itu, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, masih terdapat banyak lagi perkara yang boleh dititik beratkan untuk dilakukan penambahbaikan bagi memberikan impak yang lebih positif kepada setiap pelajar.